Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel edisi Isnin 6 September 2021 bersama saya Nofiza binti Muhammad Lokman. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian sehingga jam 8 pagi tadi. Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 492 panggilan kecemasan melibatkan 74 panggilan kebakaran, 165 panggilan penyelamatan dan 253 panggilan khidmat khas. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula sehingga Ahad 5 September 2021 sebanyak 66,107 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang melibatkan 43,887 disinfeksi bangunan, 6,301 pembinaan mangsa, 217 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin dan lain-lain premis, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 195 penugasan di Pusat Pemberian Vaksin PPV, 1,115 operasi pengurusan jenazah dan 14,384 lain-lain tugas. Bagi operasi disinfeksi sehingga semalam, sejumlah 43,887 operasi diinfeksi yang merangkumi 157 zon iaitu 145 zon merah, 5 zon jingga, 5 zon kuning dan 2 zon hijau mengikut pengelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pada 5 September 2021 Ahad, sebanyak 203 operasi diinfeksi meliputi 86 zon merah dan kosong bagi zon jingga, zon kuning dan zon hijau yang telah dilaksanakan yang melibatkan 12 buah negeri iaitu Selangor 16 operasi, Johor 22 operasi, Sarawak 33 operasi, Pahang 5 operasi, Sabah 25 operasi, Perak 20 operasi, Melaka 18 operasi, Kelantan 9 operasi, Pulau Pinang 21 operasi, Terengganu 9 operasi, Kedah 12 operasi, Perlis 5 operasi serta 2 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 6 operasi dan Putrajaya 2 operasi. Sehingga kini operasi telah merangkumi 24,727 premis yang terdiri daripada 3,943 pusat perniagaan, 2,605 kawasan perumahan, 5,062 tempat awam, 404 pasaraya, 8,932 bangunan kerajaan, 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 816 premis PDRM dan 2,280 buah sekolah kerajaan. Seterusnya, kita beralih ke laporan harian kejadian banjir. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melaporkan kejadian banjir telah melibatkan 3 buah negeri iaitu di Johor, Sabah dan Sarawak. Ianya melibatkan 3 daerah yang terjejas dengan 6 pusat pemindahan telah dibuka bagi menempatkan 82 keluarga dengan bilangan mangsa seramai 207 orang. Tiada mangsa dilaporkan hilang dan kematian adalah seramai 5 orang. Bermula 19 Ogos hingga 6 September 2021, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah melaksanakan 126 operasi banjir melibatkan 71 operasi pemantauan dan khidmat nasihat, 38 operasi pengangkutan dan pemindahan mangsa, 8 operasi mencari dan menyelamat, 6 operasi penghantaran logistik dan 2 operasi bantuan penghantaran dan pemindahan pesakit, 4 operasi sanitasi pusat pemindahan sementara banjir. Kita mulakan dengan insiden kebakaran Sabtu 4 September 2021. Balai Bomba dan Penyelamat KLIA menerima panggilan kecemasan terus ke balai pada jam 11.48 malam. Sebuah kontena didapati terbakar beralamat di tapak pembinaan berhampiran kilang Hartalega. Jarak perjalanan antar balai dengan lokasi kebakaran mengambil masa hanya 5 minit 50 saat. Setibanya anggota bomba tiba di lokasi, didapati kebakaran melibatkan 2 buah kontena sedang marak terbakar dengan anggaran keluasan 60 x 10 kaki persegi. Menurut Komando Operasi, kontena tersebut diletakkan di kawasan pembinaan dan digunakan sebagai stor menyimpan peralatan bermotor dan kegunaan pejabat. Anggota bertugas membuat kerja-kerja pemadaman kebakaran kontena menggunakan 2 aliran hose reel, pump jentera, relay pumping dengan menggunakan konsep ratio. Anggaran kemusnahan kebakaran adalah 100%. Kebakaran dapat dikawal pada jam 12.17 malam. Sementara itu, gudang kitas mula di Jalan Tiong 18, Bandar Puchong Jaya, Selangor terbakar.
Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Puchong serta bantuan dari BBP Jalan Penchala, BBP Subanjaya, BBP Serdang dan BBP Cyberjaya bergegas ke lokasi kebakaran sebaik menerima panggilan kecemasan pada jam 1.05 petang. Komander Operasi Kanan iaitu Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azizul Hakim bin Idris berkata, setibanya anggota di lokasi didapati kebakaran melibatkan kawasan Kita Semula berkeluasan 80 kali 120 kaki persegi. Sebuah lori trailer dan longgokan barangan Kita Semula terbakar dengan peratusan kebakaran masing-masing 70%. Kebakaran tidak melibatkan struktur bangunan dan tiada mangsa terlibat. Tindakan operasi, anggota bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan dua aliran 200 kaki dan menggunakan relay pumping dari bilik bomba ke FRT. Keseluruhan kekuatan anggota pemadaman adalah seramai 31 orang. Anggota pemadaman turut dibantu oleh pasukan bomba skrailer dari PBS Desa Petaling dan PBS Seri Sedang. Pihak TNB juga turut hadir di lokasi. Anggota membuat pemadaman sehingga api berjaya dipadamkan sepenuhnya. 30 ekor kambing ternakan mati hangus terbakar. Pada jam 5.01 pagi, panggilan kecemasan kandang kambing terbakar diterima oleh Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Angin Pahang. Kebakaran kandang kambing dengan anggaran berkeluasan 10 kali 50 kaki persegi yang berlaku di Jalan Temulo Jaya Indah 1, Taman Temulo Jaya Indah telah musnah 90%. Anggota dari BBP Bukit Angin membuat pemadaman dengan menggunakan satu aliran hos 200 kaki air tangki pam jentera. Komander Operasi lapor maklumat daripada pemilik kandang menyatakan bahawa terdapat 30 ekor kambing yang mati semasa kebakaran manakala 5 ekor kambing dapat diselamatkan. Kemalangan jalan raya melibatkan sebuah lori Isuzu 5 tan terbabas dan melanggar pembagi jalan pada jam 4.44 pagi. Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Zamri bin Abdul Ghani berkata, terdapat 2 orang mangsa lelaki dewasa tersepit dan mengalami kecederaan. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bentong berjaya mengeluarkan mangsa tersepit dengan menggunakan rescue tools. Pasukan EMRS telah memberikan rawatan awal dan mangsa telah dihantar ke Hospital Bentong untuk tindakan selanjutnya. Dalam insiden yang sama, jam 1.12 petang semalam beralamat di kilometer 68 Lebuh Raya Kuala Lumpur Gua Musang, berlaku kemalangan sebuah kereta jenis Perdua Azia terbabas. Terdapat seorang mangsa lelaki dewasa di dalam kenderaan. Mangsa selamat tidak mengalami sebarang kecederaan. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Lipis telah menstabilkan mangsa dan membawa mangsa keluar dari kereta ke tempat selamat. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak KKM untuk tindakan selanjutnya. Kita beralih ke operasi khidmat khas di Johor. Balai Bomba dan Penyelamat Skudai menerima panggilan kecemasan banjir melalui talian terus ke balai pada 4 September 2021 pada jam 7.39 petang beralamat di Batu 10 Kampung Laut Skudai, Johor. 1 jentera FRT, 1 jentera NFRT, 1 jentera EMRS dan 1 bot dari BBP Skudai dengan kekuatan keanggotaan seramai 20 orang telah dihantar ke lokasi kejadian bagi khidmat bantuan banjir. Komando operasi diketuai oleh Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Ridwan bin Ahya berkata, setibanya anggota dari BBP Skudai di tempat kejadian, anggota bertindak membuat pemeriksaan di kawasan banjir. Seramai 28 orang mangsa banjir berjaya diselamatkan. Maklumat mangsa terlibat adalah seorang warga emas lelaki, 1 warga emas perempuan, 7 lelaki dewasa, 8 perempuan dewasa, 7 kanak-kanak lelaki, 4 kanak-kanak perempuan. Kesemua mangsa terlibat ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS SMK Skudai. Sementara itu, bantuan khidmat khas mengangkat mangsa obesiti telah diberikan oleh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Penchala beralamat di Jalan PJS 4 Palang 10 Petaling Jaya, Selangor. Seramai 6 anggota terlibat telah mengangkat mangsa obesiti yang tidak dapat bergerak dan memerlukan rawatan hospital. Mangsa diangkat menggunakan stretcher dan diserahkan kepada pihak PBSM untuk dibawa ke Hospital Shah Alam. Seorang mangsa wanita berusia 61 tahun meninggal dunia bersindiran di rumahnya di flat Kampung Melayu Air Hitam, Pulau Pinang.
Panggilan kecemasan menyelamat pintu rumah terkunci telah diterima oleh Balai Bomba dan Penyelamat Paya Turbong Pulau Pinang pada Sabtu jam 12.12 tengah hari oleh pemanggil. Pemanggil memaklumkan terdapat pintu terkunci dan dikuatiri terdapat seorang mangsa yang pingsan di dalam rumah tersebut. Setibanya anggota dari BBP Paya Turbong di lokasi kejadian, Komando Operasi membuat size up di tempat kejadian dan mengarahkan anggota dengan PPE lengkap membuat kerja-kerja penyelamatan dengan kadar segera. Tindakan pasukan bomba memecahkan pintu rumah tersebut dengan menggunakan rescue tools dan mendapati mangsa berada di dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa telah disahkan meninggal dunia oleh pihak KKM yang turut berada di lokasi. Kemudiannya mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 1.57 petang. Kita teruskan dengan khidmat khas mencari dan menyelamat orang sesat di Setir Alam Community Trail. Panggilan diterima pada jam 7.07 malam. Operasi mencari dan menyelamat ini telah dihadiri oleh anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Anggerik dengan jarak 14 km ke lokasi kejadian. Setibanya anggota di lokasi selepas membuat size up, terdapat seorang mangsa berusia 30-an mengalami keletihan di dalam trek hiking. Jarak mangsa dari pintu masuk adalah sejauh 7 km. Anggota operasi bertindak membuat kerja-kerja mencari dan menyelamat pada jam 7.19 malam. Mangsa berjaya ditemui pada jam 8.10 malam. Mangsa berada dalam keadaan baik dan selamat. Mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Manakala di jeram Gunung Hitam Hulu Langat, 7 remaja berusia 18 tahun sesat di hutan ketika beriadah petang semalam. Kesemua mangsa dapat dihubungi melalui talian telefon dan dimaklumkan tidak mengalami kecederaan. Gerakan mencari dan menyelamat dihadiri oleh pihak bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Tun Hussein On, anggota MAS Team serta anggota STORM. Operasi mencari dan menyelamat ini juga turut dibantu oleh agensi lain iaitu Pasukan Bomba Sukarela, Polis Diraja Malaysia, Pasukan Medik TENS dan PBSM dan Rescue Bencana Malaysia RBM. Kesemua 7 mangsa sesat di jeram Gunung Hitam Hulu Langat ini berjaya ditemui pada jam 1.51 pagi dan telah dibawa turun ke kaki bukit dalam keadaan selamat pada jam 5.59 pagi tadi. Sekian dahulu berita terkini, amalkan norma baharu, jaga jarak, jaga kebersihan, kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum dan salam hormat.